sikit ke macam mana dia? Okay, Prof, kita terus ke Zapin, Parit Masta dan Zapin Pulau. Cuma saya nak kongsi sikit lah sebagai pencipta, bukan pencipta Zapin ni, pencipta koreografi ini. Kedua-dua Zapin ini dimulakan dengan kiraan satu, sebab ada beberapa Zapin di Johor memulakan langkah dengan kiraan dua. So jadi mungkin Prof boleh kongsi sikit kenapa kiraan satu, kiraan dua. Tapi kalau kita tengok kedua-dua Zapin ni bermula dengan kiraan satu, jadi aliran koreografi dia tu tidak terputus dan dia terus bergerak je kerana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 balik, dia tak ada rest. Prof, cuba. So nak cakap tentang Zapin ni lah, Zapin Parit Masta. Zapin Parit Masta dengan juga Zapin Pulau. Baiklah. Soalan tu complicated sangat, aku nak mikir cakap macam mana nak jawab. Begini sebab tak rehearsal. Itulah esok show lain pula datang, lepas esok kami sudah macam ni pula. Okay. Dan Parit Masta ni, Zapin di Johor ni, dia dinamakan dasarkan pada di mana kampung asalnya. Kalau dari kampung Parit Masta, dia kata Parit Masta. Kalau daripada kampung lain, dia kampung lain. Saya tak mau sebutlah kampung-kampung tu, tak keluar lagi. Tapi idea beginilah, bila orang Melayu berdagang ni pesisir pantai barat, daerah Pontian. Pontian ni ada banyak kelompok keturunan. Ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Melayunya. Tapi mereka semua berdagang dengan orang Arab Hadrami. Dan satu hal yang luar biasa ya, pedagang-pedagang ni dia akan berdagang seberang. Mereka ke Rokan, mereka ke pulau yang saya sebut tadi lah. Dan kerana itu mereka bawa balik permainan-permainan yang ada, mereka sesuaikan dengan apa yang cantik. Tapi pengasasnya Ahmad bin Timbul ni seorang pedagang. Dia main dulu, kemudian kerana saya katakan hubungannya dengan agama itu sangat ketat, sangat dekat. Jadi kalau tak main siasa ni tak ada masalah, tapi kalau dia nyanyikan qasidah, tadi kita dengar ya salam Allahu ya salam wainak tu daripada perkataan wainak. Wainak maksudnya pelukan bukan yang tu peluk-peluk saya. Pelukannya ialah qasidah kita nyanyikan, kita menyanjungi Rasul junjungan, kita mengingati kepada Allah yang satu. Bila mana kita selesai berqasidah, bayangkan zikir ni batin tadi, zikir dalam qalbu tak keluar. Maka kita minta bila waina disebut oleh mereka, maksudnya dakaplah daku ya Rab. Saya cakap seram Roma ni sebab ya dakaplah daku ya Rab, maksudnya terimalah ibadahku ya Rabbi, terimalah zikirku ya Allah. Dalam permainan, maka orang tak faham Zapin, dia tak tengok, dia tengok cuma yang main rekai kenduri saja. Jadi kerana itu di Parit Masta macam tu. Dan keadaannya di Parit Masta, bila kita kata Parit Masta, Zapin Parit Masta, dia diturunkan pada ahli keluarganya, daripada Mak Timbul, Haji Kliwon bin Denan, dan daripada Mak Beda binti Kliwon, dan turun ke anak-anaknya sekarang sampai sekarang ni. Tapi kita sharing, sebab itu adalah pewaris, tapi kita sharing Zapinnya. Dan keistimewaan tadi Zapin Parit Masta ialah gerakan pinggul. Zapin lain tak ada. Dia buat begitu, kemudian pinggulnya bergerak. Boleh bangun kot? Tak boleh. Kau bagi aku punya upahan. Tarik meja sikit. Tak nak nampakkan pinggul tu. Bangun untuk bayar lain. Okay. Bila dia hantar pinggul, antara nama-nama geraknya itu adalah, orang Jawa di sini adalah langkah babonan. Orang Jawa kalau babonan, nama kat istilahnya babon kan. Babon apa? Orang Jawa ada babon. Tak berani sebut Jawa kau lah abang. Orang baru dia babon. Jawa kata babon itu namanya ayam induk. Kalau kita kata ibu ayam, kau marah kat aku. Ayam induk Ini ibu ayam susah pula. Ayam induk. Ayam induk kita tengok bila dia duduk, kemudian dia bergerak dia punya kaki dia akan mengikut kaki kan. Kemudian kita nampak dia punya belakang dia kemana begini kan. Itulah. Jadi dari inspirasi daripada alam tu dibawa kepada gerak, tetapi gerak membolehkan melanjutkan zikir batin. Itu contohnya dari Parit Masta. Dan lain-lain panjang cerita Parit Masta. Ini ayam gilik-gilik pun boleh jadi Zapin. Kau jangan gilik sebarang, nanti jadi Zapin baru. Okey, Zapin susah. Kalau saya gilik boleh jadi Zapin. Dah. Okey, Zapin ni, Zapin Pulau. Tadi saya sebut kalau kawasan Mersing tu alamnya alam pulau.
Jadi orang di Mersing, kalau dia kata Mersing, dia kalau bahagian Mersing tu yang orang dari luar daripada alam kita ni orang Banjar. Orang Banjar daripada Mersing banyak ramai orang Banjar. Tetapi ramai pula orang yang datang dari pulau bermukim di Mersing. Dari Pulau Tioman, dari Pulau Aur, dari Pulau Anambas ke Pulau Natuna. Di pulau-pulau ini mereka bergerak bebas. Dan kerana saya sebut tadi, Zapin itu secara lahiriahnya permainan, secara batinnya adalah zikrullah. Faham kan? Jadi bila boleh bermain, maka boleh berzikir. Maka kejadiannya sama juga. Mainlah Zapin ini di acara-acara keramaian di bersangkutan dengan keagamaan. Bila mana mereka melangkah, langkahannya istimewa. Mungkin tak nampak. Ada nampak langkah ketam. Langkah ketam. Bila awak tengok tu, yang langkah kanan tak habis-habis, langkah kiri tak habis, ketam lah tu. Ketam langkah mana boleh straight. Ketam. Pernah ada langkah terangkat. Itu udang. Kalau udang, dia tak boleh berenang. Dia terangkat. Ada langkah ikan, sebutlah langkah banyak-banyak. Tapi itu inspirasi dari kepulauan. Sebab itu yang tadi kita tengok adalah daripada Pulau Tioman. Kemudian ada lagi Pulau Aur. Jadi bila tengok langkah tu, kalau kita faham alamnya tu dan mereka bergerak dalam kondisi di alam mereka, maka main di Mersing syahadunya luar biasa. Kita bawa ke Matic ni susah sikit nak mensyahdukannya. Carol pula yang menyusunkan, dia dengan glamour dengan lapu silau-silaunya tu, tak dapatlah tengok benda tu. Jadi dari konteks persembahan itu yang dilulukan adalah permainan, bukan persembahan. Main dulu, barulah dia angkat di persembahan. Jadi kebijakan Carol ialah dia dapat tangkap permainan, dia olah, dia rapikan menjadi sebuah persembahan. Seronok kau puji kau. Minta mengerti betul-betul. Okey tau, saya nak tanya, mungkin ada setengah kita tahu, mungkin ada yang tak tahu juga kan. Kenapa Zapin ini taburan dia banyak di Johor? Apa susul galur, latar belakang ceritanya sampai Zapin ni ada varian dan berarti yang pelbagai yang ada dekat Johor. Mentang-mentang dia orang Johor nak dekat Johor. Ginilah ya. Kita ni Zapin, kita berada sepanjang Selat Melaka. Yang tak ada di Aceh, cuma daripada Medan sampai Perbangan, sampai Siak Indrapura, sampai Palembang sampai ke bawah ke Pulau Beliton, sampai di Pulau Beliton turun lagi, tapi tak turun ke Jawa. Ingat pesisir saja. Kemudian dari sana dia pindah ke Makassar, ke Kalimantan, di Pontianak sampai Balikpapan, semua ada Zapinnya. Sampai ke Pulau Ambon. Saya waktu di Pulau Ambon tu saya teruja, saya pergi sebagai seorang penasihat kepada Institut Agama Islam yang nak menubuhkan inilah kesenian Islam ni. Di sana Indonesia hebat. Mereka Institut Agama Islam, tapi memperkawai kesenian Islam mereka nak angkat. Cuba nak buat kat sini, kena mati kita dipukul ulama-ulama, dia tak faham. Jadi bila saya sebut itu, governornya itu teruja bawa saya ke rumah, lalu dia menanya satu soalan. Bapa ada Zapin kah? Ada, kalau di Johor ada Zapin. Sebab dia tahu saya datang mewakili Johor kan. Dia teruja nak tanya. Saya kata, tapi kami di sana ada dua. Satunya Japin, satunya Zapin. Dia bilang, bapa bagaimana? Bisakah kau main itu Zapin? Bisa. Lalu dia panggil driver, dia tukang kebun dia. Ya Allah, saya teruja betul. Tukang masak laki-laki semua berkumpul bawa marwas, bawa gambus, dan tu depan-depan tu mereka melangkah Zapinnya. Hebat belaka semuanya. Lepas tu bila saya cakap tentang tradisi, dia bawa saya ke satu bilik. Kemudian dia tunjuk di dindingnya susur galur keluarga dia, keturunan Arab Hadrami, sampai ke Rasulullah. Mereka menyusul keluarganya sampai ke Rasulullah. Dari Pulau Ambon, kita Ambon tu kota, tapi kepulauan namanya Maluku. Maluku kan? Kau ingat Maluku tu bahasa orang Ulu ke? Maluku datang dari istilah Al-Muluk, Pulau Raja-Raja. Serap pula guru masih cakap Muluk. Dari perkataan Al-Muluk lah sebutnya Kepulauan Maluku oleh para pedagang barat yang nak mengambil segala bahan-bahan kita. Jadi begitulah Zapin. Ada yang masih tetap bersifat Hadrami, ada yang sudah berpindah jadi Melayu. Di Johor ni, hebatnya Johor dibanding negeri lain, mentang-mentang Johor kau, adalah dua-dua tradisi hidup bersaing. Kalau di Muar umpamanya, nak tengok Arab boleh, nak tengok Melayu boleh. Dan mereka tak berlawanan, mereka saling membantu, mereka faham. Maka sebab itulah di Johor, kita dapati banyak pesantren ke madrasah-madrasah yang mengajar segala sifat bentuk ilmu, termasuk ilmu tasawuf
yang kemudian diserapi dengan pemahaman begini. Jadi itu menyebabkan di Johor, bila anak-anak murid balik ke madrasah, dari madrasah dah lulus balik ke kampung, apa yang dia belajar ke madrasah itu dikembangkan di kampung. Lalu digayut, digerakkan mengikut selera kampung. Macam babonan tadi, kan kampung punya, tempat lain tak ada babonan. Jawab ke soalan? Terjawab. Okey. Kita ada Zapin yang seterusnya. Ini Zapin ni cerita latar belakang dia menarik kerana Zapin Melayu Johor yang kita akan persembahkan selepas ini adalah hasil usaha pertama yang Prof kaji sehingga terpugarnya Zapin-Zapin yang lain. So jadi cerita dia menarik di sebalik Zapin Melayu Johor. Dan kemudian kita ada Zapin Lenga dan juga Zapin Ginjat. Dua-dua ni Zapin daripada Dek Ramwa, betul Okey. Kita ke segmen seterusnya. Ijan, kita sambung. Zapin Melayu Johor, Zapin Lenga dan juga Zapin Ginjat. Berikan tepukan kepada penari kita.